Okey, selamat sejahtera kepada para pelajar. Saya Lee Kwek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PDPC ini adalah berkaitan dengan bab 4, wang dan bank, di mana subtopik dia adalah berkenaan dengan 4.5, proses penciptaan kredit. Untuk maklumat pelajar, bab 4, wang dan bank ini mempunyai 5 subtopik yang utama. Untuk subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan 4.1 iaitu wang. Diikuti dengan subtopik yang kedua iaitu 4.2 penawaran wang. Okey, untuk maklumat pelajar, penawaran wang dalam bahasa Inggeris boleh dikenali sebagai money supply. Okey, kita boleh pakai simbol MS. Diikuti dengan subtopik yang ketiga iaitu 4.3 teori kewangan KIS. Lepas tu kita ada subtopik yang keempat 4.4 bank pusat. Diikuti dengan subtopik yang kelima iaitu 4.5 penciptaan kredit. Untuk maklumat pelajar, kita akan fokus berkaitan dengan 4.5 iaitu penciptaan kredit. Bagi 4.5 proses penciptaan kredit ini, ada beberapa subtopik yang pelajar perlu kuasai. Bagi subtopik yang utama, subtopik kecil dia adalah berkaitan dengan andaian, kemudian diikuti dengan accounting dan jadual. Ada 3 item yang kita akan ambil kira dan kita akan bentukkan dan bincangkan melalui accounting serta jadual. Lepas itu diikuti dengan subtopik kecil yang ketiga yang berkaitan dengan rumus. Okey, dekat sini adalah beberapa rumus yang pelajar perlu ingat dan kena hafal juga. Sambung dengan subtopik kecil yang terakhir iaitu faktor yang menghadkan penciptaan kredit. Okey, sekarang Miss cuba nak beritahu apa itu penciptaan kredit. Kalau katakan anda nampak penciptaan kredit saja, kalau kredit kan dia berkaitan dengan pinjaman kan. Jadi kalau proses penciptaan kredit, maksudnya kita nak mencipta pinjaman itu. Okey, jadi sekarang kita akan tengok dan bincang dari segi andaian dia. Okey, berkaitan dengan andaian, ada beberapa andaian yang pelajar kena ingatlah. Untuk andaian yang pertama itu, pastikan semua urusan dia ataupun kita kata urus niaga dia adalah dijalankan dengan menggunakan cek. Kalau katakan menggunakan cek, dia adalah berkaitan dengan deposit semasa. Ingat, itulah sebab nanti kita akan nampak segala deposit yang kita catat itu dia adalah berkaitan dengan deposit semasa. Diikuti dengan andaian yang kedua iaitu tiada bocoran tunai. Anda pun sudah belajar apa itu bocoran kan? Bocoran itu bermaksud wang yang mengalir keluar. Jadi dekat sini bocoran ini berlainan sikit dengan bocoran yang anda belajar selama ini. Selama ini yang bocoran anda belajar itu berkaitan dengan aliran pusingan pendapatan kan? Yang ini lain sikit sebab apa yang kita tengok ini dia adalah berkaitan dengan kunci kira-kira. Kita andaikan bahawa dia ada bocoran tunai yang berlaku. Untuk bahagian ini nanti Miss akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita sambung yang ketiga pula. Semua lebihan rizab dipinjamkan. Okey, berkaitan dengan rizab, ingat rizab itu adalah simpanan. Okey, kalau katakan Miss kata simpanan itu bermaksud tiada lebihan simpanan. Dan lebihan itu semua kita akan pinjamkan dia. Okey? Dan andaian yang keempat, itulah sebab kita kata tiada lebihan rizab di bank. Kan tadi Miss kata rizab itu adalah merujuk kepada simpanan kan? Kalau tiada lebihan rizab bermaksud tiada lebihan simpanan. Dengan erti kata lain, yang lain semua kita telah pinjamkan. Okey, dan untuk andaian yang terakhir itu adalah berkaitan dengan penentuan nisbah rizab. Okey, kalau anda nampak perkataan nisbah itu sebenarnya adalah berkenaan dengan peratusan. Dan kalau Miss kata berkaitan dengan rizab, simpanan. So bermaksud kalau nisbah rizab itu kita kena cari dia punya peratusan.
berapa peratusan yang bank tersebut kena buat simpanan. Okey, untuk maklumat anda kalau berkaitan dengan andaian ini, nanti kita akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Jadi setakat ini itu saja yang berkaitan dengan andaian dia. Okey? Okey, kita sambung untuk yang seterusnya. Subtopik kecil yang kedua yang kita nak kaji sekarang adalah akaunti dan jadual. Dan kita ada 3 itemnya. Okey, kita cuba tengok dulu. Akaunti dan jadual. Apakah 3 item yang kita nak kaji ini? Yang pertama, deposit semasa. Kan tadi Miss telah beritahu bahawa semua urus niaga ataupun urusan dia adalah dijalankan dengan menggunakan cek kan? Jadi bermaksud cek itu kan berkaitan dengan deposit semasa. Jadi item pertama yang kita kaji itu adalah deposit semasa. Diikuti dengan item yang kedua iaitu result. Sebab daripada deposit semasa yang diperoleh bagi bank tersebut, ada sebahagian yang dia akan simpan. Itulah sebab kita kenali dia sebagai result. Dan untuk maklumat pelajar, result ini kita pecah kepada 2. Kita ada result tunai dan lagi satu adalah result berkanun. Okey, apakah beza result tunai dengan result berkanun? Kalau result, tadi Miss sudah kata itu adalah simpanan. Simpanan siapa? Simpanan bank perdagangan. Okey, kalau katakan result tunai, maksudnya bank perdagangan dia simpan sejumlah duit di bank dia sendiri. Itulah kita panggil result tunai. Ataupun kalau kita nak bincang dari segi definisi kan, kita boleh kata bahawa itu sebenarnya adalah simpanan wajib di bank perdagangan sendiri. Okey, bagaimana pula dengan result berkanun? Kalau katakan anda nampak perkataan berkanun itu bermaksud itu juga merupakan simpanan wajib. Siapa yang simpan? Bank perdagangan yang simpan. Simpan dekat mana kali ini? Simpan di bank pusat. Okey, kalau secara rumusan dia, kalau result tunai itu dia adalah simpan di bank perdagangan sendiri. Dan kalau result berkanun, dia adalah simpan di bank pusat. Itulah beza antara result tunai dan juga result berkanun. Okey, kita sambung lagi. Selain daripada itu, kita ada pinjaman. Kan tadi Miss ada sebut andaian dia, semua lebihan result akan dipinjamkan. Okey, yang lebihan result itu maksudnya yang tidak disimpan itu. Kalau tak simpan, kita nak buat apa? Jadi bank akan gunakan untuk pinjaman. Okey, kita sambung lagi. Okey, untuk maklumat pelajar, deposit semasa ini sebenarnya dia adalah liability. Anda sepatutnya tahu apa itu liability lah. Okey, kalau ada liability, kita juga ada asset. Jadi, result adalah asset. Begitu juga dengan pinjaman. Okey, bermaksud akaunti ini dan akaunti yang kita sediakan ini adalah kunci kira-kira. Dan kunci kira-kira kan kita ada sebelah debit, sebelah kredit kan. Yang sebelah debit itu kita akan labelkan aset dan ingat kita hanya ada result dan juga pinjaman saja. Sementara waktu bagi bahagian liability pula iaitu sebelah kredit, kita hanya akan catat deposit semasa. Okey? Okey, sekarang kita cuba tengok akaunti dan jadual. Inilah kunci kira-kira. Dan tadi ni sudah kata ini adalah bank yang simpan kan? Okey, jadi kunci kira-kira yang kita sediakan ini adalah kunci kira-kira bank A. Okey, jadi seperti apa yang Miss telah maklumkan, kita ada asset, kita ada liability dan kita tengok dari sebelah liability dulu. Deposit semasa L. Okey, L dekat sini dia adalah merujuk kepada individu L. Bermaksud individu tersebut, dia simpan sebanyak 10,000 di bank A. Dan apabila bank A sudah dapat simpanan tersebut, kan deposit semua dia adalah deposit semasa kan, itu andaian pertama kita. Daripada deposit yang diperoleh ini, nanti sebahagian dia akan digunakan, dijadikan sebagai result, iaitu simpanan. Result tunai dia 2,000. Okey, macam mana kita boleh dapat 2,000 ini? Dia sebenarnya adalah berdasarkan nisbah result.
Kan tadi antaian kita yang terakhir adalah penentuan nisbah rizab kan? Yang Miss kata kita kena cari peratusan rizab itu. Okey, kalau tengok yang ini deposit semasa 10,000, rizab tunai adalah 2,000, bermaksud nisbah rizab dia adalah 20%. Sebab kita guna 2,000 bahagi dengan 10,000 darab dengan 100%, kita akan dapat 20%. Okey, dan kita kata lebihan rizab itu, macam mana kita dapat lebihan rizab? Anda guna 10,000 tolak 2,000 tinggal 8,000 kan? Jadi 8,000 ini sebenarnya merupakan lebihan rizab. Dan antaian kita tadi sudah kata, lebihan rizab itu akan dipinjamkan. Pinjam kepada siapa? Individu X. Okey, jadi pinjaman dia akan jadi 8,000 dekat sini. Okey, tengok semula antaian kita kat balik. Urusan menggunakan cek deposit semasa, jadi liability kita nampak deposit semasa dekat sini. Dia ada bocoran tunai. Yang ini kita hold dulu masih tak dapat dibincangkan lagi. Yang ketiga, semua lebihan rizab dipinjamkan. Kan tadi rizab kita adalah 2,000 kan? Lebihan rizab itu ya 8,000. Dan 8,000 itu kita kata dipinjamkan. Itulah sebab kita dapat 8,000 dekat sini sebagai pinjaman. Lepas tu kita sambung, dia ada lebihan rizab di bank. Sebab semua lebihan rizab kita telah pinjamkan. Itulah sebab kita kata dia ada lebihan rizab lagi dah. Dan untuk yang terakhir ini, penentuan nisbah rizab. Kan tadi Miss kata nisbah rizab ini 20% kan? Kalau anda gunakan 10,000 darab dengan 20%, anda akan dapat rizab kita sebanyak 2,000 juga. Okey, jadi bermaksud maklumat yang sedia dalam kunci kira-kira ini sebenarnya dia adalah berdasarkan antaian yang kita telah bincang tadi itu. Okey, kan tadi saya kata ini adalah proses penciptaan kredit kan? Bermaksud ini hanya proses bagi peringkat yang pertama sahaja. Nanti kita juga ada peringkat yang kedua. Cuba tengok. Kita ada kunci kira-kira bank B. Bermaksud tadi individu X dia sudah dapat pinjaman sebanyak 8,000 kan? Dan 8,000 ini individu X akan pergi ke bank B iaitu bank yang berlainan dan kemudian dia akan simpan dekat bank B. Bermaksud kalau dia pinjam individu X ini, kalau dia pinjam sebanyak 8,000 daripada bank A, nanti dia akan simpan semula 8,000 di bank B. Okey, kalau anda cuba fikirkan kalau kita kata orang yang rasional kan, kalau katakan anda sebagai seorang peminjam kan, adakah anda pinjam 8,000 daripada sesuatu bank, contoh public bank. Lepas itu anda simpan balik 8,000 itu dekat bank yang seterusnya, contoh mungkin Maybank. Tak mungkin kan, anda mesti buat perbelanjaan kan. Takkan pinjam 8,000 lepas tu simpan balik 8,000, betul tak? Okey, kenapa sini kita kata individu X pinjam 8,000, simpan semula 8,000 dekat sini? Sebab tengok antaian dia, tiada bocoran tunai. Okey, itulah sebab apabila kita kata tiada bocoran tunai, bermaksud kalau individu X pinjam 8,000, nanti apabila kita nak masuk peringkat ataupun proses yang seterusnya, dia akan simpan semula 8,000 dekat sini. Okey, berdasarkan antaian ini, dia ada bocoran tunai. Kalau katakan bocoran tunai sebanyak 2,000. Kalau katakan bocoran tunai sebanyak 2,000, jadi deposit semasa sini kita akan jadikan dia sebagai 6,000. Di mana kita guna 8,000 tolak 2,000. Jikalau wujudnya bocoran tunai. Okey, tetapi untuk maklumat anda, kes ini kita kata dia ada bocoran tunai. Jadi kita letak semula 8,000 dekat sini. Okey, sekarang kita fokus tentang bank B. Dan bank B ini kita kata apa? Penentuan nisbah rizab dia adalah sebanyak 20%. Jadi sekarang anda guna 8,000 darab dengan 20%, anda akan dapat rizab tunai dia adalah sebanyak 1,600. Dan kita akan guna deposit semasa ini tolak dengan rizab tunai.
iaitu sebanyak 6,400 itu sebenarnya adalah lebihan rizab. Dan kan kita kata semua lebihan rizab akan dipinjamkan. Itulah sebab 6,400 ini akan dijadikan sebagai pinjaman. Pinjam kepada siapa? Kepada individu Y. Okey, kita sambung lagi ya. Tadi ini baru peringkat yang kedua. Ada lagi peringkat yang seterusnya. Di mana nanti kita akan fokus kunci kira-kira bagi bank C. Okey, kan tadi kita kata dia ada bocoran wang tunai kan? Bermaksud individu Y, dia sudah dapat pinjaman sebanyak 6,400, nanti dia akan pergi ke bank C, okey, dan simpan di bank C. Itulah sebab anda boleh nampak anak panah ini, ya, deposit semasa Y dia, itulah adalah individu Y, dia simpan sebanyak 6,400. Dan sekali lagi, okey, proses yang sama di mana bank C daripada deposit semasa yang tipu oleh ini, bank C dia akan simpan, okey, simpan sebahagian sebagai rizab, iaitu rizab tunai. Macam mana kita dapat yang ini? Juga sama, anda guna 6,400 darab dengan 20%. Anda akan dapat yang ini. Lepas itu guna 6,400 tolak 1,280. Okey, itu sebenarnya adalah lebihan rizab di mana kita kata semua lebihan rizab itu akan dipinjamkan. Jadi, pinjaman ini adalah pinjam kepada individu Z iaitu sebanyak 5,120. Okey, dan ini sebenarnya kita panggil dia sebagai proses penciptaan kredit. Okey, yang ini kita adalah tengok melalui accounting. Kan apa subtopik kecil ini kita nak fokus berkaitan dengan accounting dan juga jadual kan. Okey, sekarang kita akan tengok dari segi jadual. Okey, kalau jadual dekat sini ada bank. Bank A, B, C. Boleh nampak A, B, C. Okey, kita ada liability di mana liability kita hanya terdiri daripada deposit semasa sahaja. Selain daripada itu kita juga ada asset di mana aset itu kita ada pinjaman dan juga ada rizab. Cuba tengok proses yang pertama itu. Yang ini, yang jadual ini sebenarnya dia macam rumusan lah ataupun kita kata ringkasan sahaja. Okey, bank A. Cuba tengok. Deposit semasa dia 10,000. Kita catat dekat sini. Rizab dia 2,000. Ini rizab 2,000. Dan pinjaman dia 8,000. Jadi kita salin balik maklumat daripada accounting itu saja sebenarnya. Okey, kita sambung untuk bank B pula. Cuba tengok deposit semasa dia 8,000. Okey, daripada pinjaman kan. Itulah sebab anda boleh nampak pinjaman sini 8,000. Deposit semasa terus jadi 8,000. Okey, rizab dia 1,600. Pinjaman 6,400. Begitu juga untuk bank yang seterusnya iaitu bank C, deposit semasa 6,400. Lepas itu rizab tunai dia 1,280 dan pinjaman dia 5,120. Okey, sebenarnya apa yang Miss nak sampaikan dekat sini, daripada kunci kira-kira, maklumat yang kita dapat daripada kunci kira-kira itu, sebenarnya kita hanya mampu isikan maklumat untuk bank A, B dan C sahaja. Untuk lain-lain bank dan jumlah ini, kita kena cari sendiri. Okey, macam mana nak cari? Ini adalah jadual yang Miss tunjuk tadi itulah. Okey, kita cuba tengok berkaitan dengan jumlah. Kita mesti kena dapatkan jumlah bagi deposit semasa, bagi pinjaman, bagi rizab. Macam mana kita boleh dapat? Dengan menggunakan rumus bagi pengganda wang. Ingat, pengganda yang belajar dekat bab 4 berlainan dengan bab 3 ya. Sebab bab 3 anda belajar pengganda pelaburan autonomi, pengganda perbelanjaan kerajaan, pengganda cukai kan. Jadi untuk bab 4 ini, pengganda yang anda belajar itu adalah pengganda wang. Ingatlah mesti tulis perkataan wang itu. Dan nanti kita akan belajar rumus ini dengan lebih lanjut di subtopik yang seterusnya. Okey, bermaksud kita akan cari jumlah deposit semasa pinjaman dengan rizab dengan menggunakan rumus pengganda wang dulu.
lepas kita dapat yang ini, barulah kita guna nilai jumlah ini tolak yang A, B dan juga C. Lepas tu barulah kita dapat amount untuk yang lain-lain bank punya. Okey, itulah pengiraan sebenarnya. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan subtopik kecil yang berkaitan dengan accounting dan jadual bagi 3 item itu. Dan untuk yang seterusnya, kita akan fokus tentang rumus. Okey, dekat sini nanti Miss akan cuba perkenalkan beberapa rumus dan pastikan lepas ini anda kena hafal rumus dia. Okey? Okey, kita sambung berkaitan dengan rumus. Rumus yang pertama berkaitan dengan nisbah rizab. Jadi kita sudah bincang melalui andaian kan ada penentuan nisbah rizab. Jadi rumus dia nisbah rizab sama dengan rizab bahagi dengan deposit semasa darab dengan 100%. Okey, rizab ini kan tadi Miss kata kita boleh pecah jadi dua kan? Iaitu rizab tunai dan juga rizab berkanun. Cuba tengok. Kalau soalan dia spesifik, dia nak anda cari nisbah rizab tunai, dia akan jadi rizab tunai bahagi deposit semasa darab dengan 100%. Rumus ini sebenarnya sama dengan atas punya. Cuma belakang dia kita tambah perkataan tunai. Kita spesifik. Jadi rizab sini kita pun tambah rizab tunai. Okey, kita sambung. Nisbah rizab berkanun pula sama dengan rizab berkanun bahagi dengan deposit semasa darab dengan 100%. Okey? Jadi itu adalah rumus yang pertama lah yang berkaitan nisbah rizab. Ingat hafal rumus ini ya. Okey, kita sambung dengan rumus yang kedua yang berkaitan dengan pengganda wang. Kan tadi Miss kata kita nak cari jumlah deposit semasa, jumlah pinjaman, jumlah rizab, kita kena pakai pengganda wang kan? Inilah rumus dia. Kita guna pengganda wang sama dengan 1 bahagi nisbah rizab. Nisbah rizab ini merupakan nisbah rizab yang kita telah bincang tadilah yang rumus tadi itu. Okey, jadi kita terus bahagi nisbah rizab, kita akan dapat pengganda wang itu berapa kali. Okey, sambung yang seterusnya. Rumus yang ketiga ya, yang ini. Jumlah rizab. Macam mana kita nak cari jumlah rizab? Rumus dia, rizab asal darab dengan pengganda wang. Okey, kalau katakan saya nak cari jumlah pinjaman, juga sama, saya pakai pinjaman asal darab dengan pengganda wang. Anda boleh nampak apabila kita ada tekankan perkataan jumlah itu yang depan punya, belakang itu cuba tengok, kita guna maklumat yang asal itu. Tadi rizab, dia jadi rizab asal. Kalau pinjaman, pinjaman asal. Dan kalau saya tanya, apakah rumus bagi jumlah deposit semasa? Anda sepatutnya boleh bayangkan rumus dia. Okey, cuba semak jawapan anda betul tak? Jumlah deposit semasa sama dengan deposit semasa asal darab dengan pengganda wang. Jadi ini rumus yang ketiga, keempat dengan kelima. Jadi setakat ini hanya ada 5 rumus yang anda kena ingat sahaja. Okey? Okey, kita sambung lagi. Berdasarkan rumus yang ketiga, keempat dan kelima ini, kita nak kait semula dengan apa yang kita bincang melalui accounting dan jadual tadi itu. Kan tadi saya kata kita nak cari jumlah ini. Okey, kita guna apa? Jumlah deposit semasa. Bermaksud anda kena guna deposit semasa asal darab dengan pengganda wang. Rumus pengganda wang, 1 bahagi nisbah rizab. Nisbah rizab kita, cuba tengok, kita guna rizab bahagi deposit semasa darab dengan 100%. 2,000 bahagi dengan 10,000 darab dengan 100%. Nisbah rizab kita adalah 20%. Jadi sekarang anda guna pengganda wang sama dengan 1 bahagi nisbah rizab, 1 bahagi 20%, 0.2. Kita akan dapat jawapan kita adalah 5. Pengganda wang sama dengan 5. Darab dengan deposit semasa yang asal. Yang asal itu, yang ini. 10,000. Jadi 10,000 darab dengan 5, kita akan dapat 50,000. 50,000 untuk jumlah deposit semasa.
Untuk jumlah pinjaman pun sama, kita guna pinjaman asal darab dengan pengganda wang. Pinjaman asal kita 8,000. Darab dengan pengganda wang, darab dengan 5, kita dapat 40,000. Begitu juga dengan rizab. Okey, kalau nak cari jumlah rizab itu, kita guna rizab yang asal iaitu 2,000. Darab dengan pengganda wang 5, kita akan dapat 10,000. Untuk jumlah rizab ini, selain daripada cara yang Miss beritahu tadi itu, anda sebenarnya boleh guna 50,000 tolak 40,000, anda masih boleh dapat 10,000. Sebab liability dengan aset kena sentiasa sama punya. Jadi kalau sini 50,000, sini pun pastikan anda akan dapat 50,000 juga. Okey? Okey, selain daripada itu, kita akan tengok yang berkaitan dengan rumus juga. Kita akan tengok lebih terperinci berkaitan dengan lebihan rizab. Okey, kalau lebihan rizab lah, kita cuba tengok contoh yang pertama ini. Ini adalah case yang pertama lah kita kata. Deposit semasa 1,000. Kalau katakan nisbah rizab dia 10%, rizab kita guna 1,000 dan dengan 10%, kita akan dapat sebanyak RM100 sebagai rizab kita. Okey, inilah pengiraan dia. Kalau lebihan rizab, kan selama ini Miss kata itu adalah pinjaman. Jadi kita akan guna deposit semasa tolak dengan rizab, kita dapat pinjaman. Itulah sebab kita kata lebihan rizab itu sama dengan RM900. Dan dia sebenarnya adalah sama dengan pinjaman. Okey, untuk maklumat pelajar, berkaitan dengan lebihan rizab ini, sebenarnya dia juga ada satu maksud lagi. Dan kita akan tengok melalui contoh yang kedua ya. Okey, kita cuba tengok. Ya, contoh yang kedua, cuba tengok Isu ini masih sama ya. Deposit semasa dia adalah sebanyak 1,000. Nisbah rizab dia 10% lah. Jadi rizab asal dia adalah sebanyak RM100. Ini sama dengan yang tadi punya. Sekarang yang kita tengok, okey, yang ini. Berlakunya perubahan nisbah rizab. Cuba tengok. Sekiranya nisbah rizab dinaikkan kepada 20%. Bermaksud tadi adalah 10%, sekarang sudah jadi 20%. Deposit semasa kita masih sama iaitu sebanyak 1,000 dan nisbah rizab kita sekarang adalah 20%. Jadi kalau kita nak cari rizab dia, rizab yang baru ini, kita akan guna 1,000 darab dengan 20%, kita akan dapat rizab baru kita adalah 200. Jadi untuk contoh yang kedua ataupun situasi case yang kedua ini, lebihan rizab ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada rizab yang baru ini tolak rizab yang asal ini. Bermaksud 200 tolak 100, lebihan rizab dia adalah mencatat sebanyak RM100. Jadi pelajar kena bezakanlah lebihan rizab itu sebenarnya dia adalah merujuk kepada situasi ataupun kes yang pertama ke ataupun kes yang kedua ini. Okey, yang ini memang kita perlu tengoklah ataupun kita perlu bincang melalui soalan, barulah anda boleh nampak perbezaan dia. Okey. Okey, selain daripada itu, kita juga masih nak bincang pasal rumus juga, tapi sekarang kita akan fokus pasal jumlah penawaran wang. Ingat, kalau katakan Miss sebut pasal penawaran wang, dia mesti berkaitan dengan deposit semasa. Okey, kita cuba tengok ya. Case yang pertama ya. Deposit ini adalah dengan menggunakan cek. Bermaksud seseorang individu dia mendepositkan dengan menggunakan cek. Jadi kita nak cari jumlah penawaran wang, tadi ni sudah beritahu, jumlah penawaran wang itu adalah jumlah deposit semasa. Okey, itulah sebab anda boleh nampak rumus dia dekat sini, dia tulis deposit semasa asal darab dengan pengganda wang. Okey, kita cuba tengok contoh dia. Darren menyimpan wang dalam deposit semasa dengan menggunakan cek berjumlah 10,000. Okey, kata kunci dekat sini ya. Menyimpan wang dengan menggunakan cek. Okey, kata kunci dekat sini yang menggunakan cek. Jadi dia minta hitung jumlah penawaran wang. Maksudnya kita akan guna deposit semasa yang asal darab dengan pengganda wang iaitu 10,000 darab dengan 5, kita akan dapat
50,000. Kalau dia minta anda cari jumlah penawaran wang. Okey, sekarang kita cuba tengok satu case lagi, case yang kedua. Tadi yang ini dia mendepositkan dengan menggunakan cek kan. Nanti kita akan tengok case yang kedua itu di mana individu tersebut dia mendepositkan dengan menggunakan wang tunai. Okey, kita cuba tengok case yang kedua. Deposit dengan wang tunai. Yang ini pula macam tadi memang kita pakai deposit semasa yang asal darab dengan pengganda wang. Tetapi selepas ini pastikan kita kena tolak deposit tunai yang asal itu. Okey, kita cuba tengok contoh dia. Gerald menyimpan wang tunai sebanyak 10,000 ke dalam akaun deposit semasa. Kata kunci dekat sini, wang tunai. Kalau nak bezakan dengan tadi pakai cek kan. Sekarang yang ini menggunakan wang tunai. Tapi dia juga mendepositkan dia sebagai deposit semasa. Hitung jumlah penawaran wang. Tengok soalan dia sama. Masih kira jumlah penawaran wang. Cuma beza tadi dia pakai cek. Jadi pengiraan dia berlainan dengan sekarang. Sebab sekarang dia menggunakan wang tunai. Okey, kita cuba tengok. Kita akan guna deposit semasa yang asal darab dengan pengganda wang. Yang ini masih sama dengan tadi. Cuma sekarang kita kena tolak deposit tunai yang asal itu. Jadi pengiraan dia 10,000 darab dengan 5. Kemudian kita tolak 10,000 ini. 10,000 ini, inilah dia. Okey, dia adalah wang tunai yang Gerald depositkan punya. Jadi lepas tolak jumlah penawaran wang itu, dia adalah sebanyak 40,000. Bermaksud sekarang penciptaan kredit ini yang kita ambil kira, kita nak ambil kira urusan yang dengan menggunakan cek sahaja. Kalau yang gunakan wang tunai dan mendepositkan dia sebagai deposit semasa, pastikan kita kena tolak semula wang tunai ini supaya kita dapat jumlah penawaran wang dia. Okey, jadi itu beza dia lah yang berkaitan dengan jumlah penawaran wang. Dan juga sama bagi case yang sedemikian, memang kita kena tengok contoh soalan lah, barulah pelajar boleh bezakan dia. Okey? Okey, jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan rumus. Jadi pelajar ingat hanya ada 5 rumus yang pelajar kena hafal sahaja. Okey, untuk yang seterusnya sekarang kita sambung. Faktor menghadkan penciptaan kredit. Jadi sekarang anda kena fikirkan, apakah faktor-faktor yang boleh menghadkan ataupun kita kata menghalang penciptaan kredit. Penciptaan kredit itu berkaitan dengan pinjaman kan? Yang menghalang pinjaman berlaku punya. Okey? Faktor menghadkan penciptaan kredit. Okey, ingat kalau penciptaan kredit itu adalah merujuk pinjaman dan sekarang menghadkan bermaksud dia akan menyebabkan pinjaman dia turun lah. Dan faktor yang pertama itu, okey, dia adalah berkaitan dengan bocoran wang tunai. Okey, cuba tengok yang ini. Kalau katakan bocoran wang tunai sebanyak 2,000 berlaku, jadi deposit semasa sini akan jadi 6,000. Cuba fikirkan risap dia jadi berapa dan cuba fikirkan berkaitan dengan pinjaman. Mestilah pinjaman dia akan berkurang kalau berbanding dengan yang ini kan. Jadi inilah menyebabkan pinjaman dia akan berkurangan. Okey, apabila berlakunya bocoran wang tunai. Okey, kita sambung. Kesukaran tapak peminjam. Bermaksud kita suka nak tapak orang yang pinjam duit. Contoh, anda cuba tengok yang ini, pinjaman ini adalah dilakukan oleh individu X. Yang ini individu Y. Yang ini individu Z. Bermaksud kalau kita nak wujud penciptaan kredit itu, maksudnya kena ada peminjam-peminjam yang lain. Dan kalau katakan sekarang bank ingin simpan risap sebanyak 1,600 dan lebihan risap itu dipinjamkan. Katakan sekarang tak ada peminjam nak meminjam duit. Jadi kesukaran tapak peminjam juga akan menghalang penciptaan kredit berlaku. Okey? Yang ketiga, kadar syarat pinjaman. Kalau katakan kadar syarat pinjaman dia adalah ketat punya, yang kita fokuskan itu adalah ketat. Misalnya dari segi tempoh pembayaran dia. Okey, kalau yang ketat itu maksudnya tempoh pembayaran dia adalah singkat. Mungkin dalam beberapa bulan ke, dalam tempoh 1 tahun ke, kena jelaskan hutang. Itu tempoh yang singkat lah.
Dan selain daripada itu, kita juga boleh tengok dari segi cakaran dia, okey, dan pelbagai lagi lah. Okey, kita sambung yang keempat, menjaga keutuhan bank. Okey, kalau keutuhan bank ini sebenarnya dia nak jaga kestabilan bank itu, nak jaga nama baik dia lah. Contoh dia kita cuba tengok, untuk situasi ini, bank akan simpan lebih banyak. Okey, sebab kalau sesuatu bank dia mempunyai simpanan yang banyak, maksudnya dia adalah lebih stabil kan dari segi kewangan kan. Kalau dia simpan lebih banyak, cuba tengok yang ini. Kan aset kita ada simpanan iaitu reserve dan juga ada pinjaman kan. Kalau dia simpan lebih banyak, contoh tadi simpan 2,000. Sekarang kalau kata-kata simpan 3,000, pinjaman dekat sini akan berkurang. Ini juga merupakan satu faktor yang menyebabkan penciptaan kredit berkurang punya. Okey. Dan yang terakhir adalah suasana pelaburan yang tidak baik. Okey, pelajar kena ingat kalau pelaburan ini bermaksud pelabur kan, berkaitan dengan pelabur. Sebab pelabur yang akan membuat pinjaman dan meminjam dengan bank, kemudian dia buat pelaburan. Kalau katakan sekarang pelakunya kemelesetan ataupun deflasi, okey, bermaksud situasi ini sebenarnya tidak menggalakkan pelaburan dan pelaburan tidak akan membuat pinjaman dengan bank. Kalau tak buat pinjaman dengan bank, juga akan menghalang penciptaan kredit berlaku. Okey, jadi itu adalah faktor-faktor lah yang menghadkan proses penciptaan kredit. Okey, jadi untuk subtopik 45 proses penciptaan kredit ini yang kita telah bincangkan adalah berkaitan dengan andaian, accounting dan jadual, iaitu 3 item itu. Okey, kemudian ada rumus, ingat ada 5 rumus yang berkaitan dengan nisbah rizal, pengganda wang, okey, jumlah pinjaman, jumlah deposit semasa dan lagi satu adalah jumlah rizal. Okey, dan yang subtopik kecil yang terakhir itu adalah berkaitan dengan faktor yang menghadkan penciptaan kredit, bermaksud faktorlah yang menghalang proses penciptaan kredit berlaku. Maksudnya dia akan menyebabkan pinjaman yang berkurang punya. Okey. Jadi selesailah perbincangan kita untuk subtopik bagi 45 proses penciptaan kredit. Okey, lepas diingat subscribe pada channel Miss, like serta sharekan video PTPC ini kepada rakan-rakan anda. Okey? Terima kasih atas sokongan anda dan kita jumpa lagi. Bye-bye.